alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salah wa miftahus salah ta'ata. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci kepada syurga adalah as-salat, dan kunci kepada as-salat yaitu bersuci. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad. Hadis ini ringkas Nabi SAW beritahu kepada kita, tapi makna dia Masya Allah ya. Nabi SAW menyebut kunci kepada syurga, menunjukkan kepada kita syurga ini ada pintu ya. Dalam Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ya, abwabul jannah, pintu syurga ya. Jadi sinonimnya apabila kita sebut pintu, maka akan adalah kunci kepada pintu ya. Jadi Nabi SAW sebut kunci bersyurga itu adalah as-salat ya. Maknanya salat puasa, salat kita. Jadi sekiranya manusia tidak memiliki salat dalam kehidupan dia, maka mereka tidak akan dapat memiliki kunci syurga. Jadi mereka tidak akan dapat masuk syurga lah. Jadi kalau kita kata orang kafir, memang mereka awal-awal lagi ya, tidak akan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab memang tidak ada kunci pun bagi mereka ni. Tak apalah itu cerita orang kafir ya. Yang ni kita tentang orang Islam yang sudah ada kunci syurga. Orang Islam pun orang Islam yang bersolat. Tapi kalau orang Islam yang tidak bersolat, dia Islam tapi dia tidak bersolat. Dengan tidak bersolat itu tidak menjadikan dia itu kafir sebenarnya ya. Orang meninggalkan solat, kita tidak hukum dia kafir, walaupun sebahagian ulama menghukumkan mereka itu kafir, tapi kita tidak katalah orang tidak bersolat itu kafir dan memang tidak boleh menghukum orang yang tidak bersolat itu kafir. Mana kita tetap menerima orang yang tidak bersolat itu adalah orang Islam tetapi orang Islam pun tak ada kunci jugalah, walaupun dia Islam sekalipun. Apabila tidak ada Islam, apabila tidak ada kunci Islam, maka sebagaimana kita faham kunci sendiri, apabila kita tidak ada kunci motor, tidak ada kunci rumah, maka kita tidak akan dapat masuk rumah, tidak dapat guna motor. Begitulah umat Islam pun dia tidak akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana dia tidak mengerjakan salat. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ayatnya, ma salakakum fi saqar, apa pasal kamu ni masuk neraka? Kata malaikat, qalu lam nakum minal musallin. Ya, mereka jawab, kami tidak, maksud kami termasuk di kalangan orang yang tidak salat ya. Qalu lam nakum minal musallin, mereka jawab kami tidak termasuk golongan orang yang salat. Jadi apabila tidak dapat masuk syurga ya, kita kena faham di hari akhirat ni tempat pengakhiran kehidupan manusia ni dua je, syurga neraka. Jadi kalau sekiranya manusia tidak berada dalam syurga, maka tempat tinggal dia neraka. Dia bukan di dunia ni kalau kita tak boleh masuk rumah, bini kunci pintu contohnya, tak boleh masuk rumah, kita duduk kat mana-mana boleh, bawa jabatan ke, tumpah rumah kawan ke, mana lagi tempat tinggal kita. Orang bergaduh dengan bini kan, bini kunci rumah tak boleh nak masuk. Jadi dia lari lah mana-mana, mana tempat tinggal tu banyak di dunia ni. Akhirat ada. Kalau tidak berada dalam syurga, tempat neraka. Dua tempat ni saja. Sebab tu bila ditanya apa pasal kamu masuk neraka, kami tidak salat. Mereka jawab, bermaksud mereka tidak dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tidak ada kunci. Jadi orang Islam yang tidak bersolat tu memang tempat tinggal dia adalah neraka Jahannam. Na'udzubillah. Itu tak apalah yang tidak solat. Hak cerita ni, kita nak cerita ni orang yang solat ni, orang yang sudah ada kunci kepada solat ni, kita kata kunci dia sudah ada. Jadi adakah dengan sebab kunci, ada kunci ni, maka dia boleh buka pintu syurga? Tidak juga. Saya pernah satu ketika dulu kan, bila pindah rumah kan,
Jadi kita pergilah ke kedai. Bila dapat kunci tu, kita pergilah ke kedai yang duplicate kunci tu. Kita pun pergi suruh dia duplicate kunci rumah. Jadi apa panggil, orang kedai tu lah, dia telah duplicate kunci kita. Saya balik rumah, saya pun nak buka tak boleh. Kan, nak buka tak boleh. Kan, tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Kita pun pergi kali dia keluar tempat yang sama, kata ni tak boleh nak masuk ni, kata. Dia pun buat sekali lagi. Dia buat sekali lagi, masuk boleh, tak boleh nak pulang pula. Kan? Tak boleh nak pulang pula. Jadi kita pergi pula kali yang ketiga. Kali yang ketiga kita pergi tu. Kita pergi tu apa panggil? Dia masuk, tak boleh pulang lagi. Boleh pulang sikit, tapi tak boleh pulang sampai habis. Macam mana dia buat dah? Kan? Kali keempat kita pergi tu baru boleh akhirnya. Dia punya slot dia tu nipis, kita kata. Kan? Lepas tu dia ada gigi dia tu macam-macam lagi lah. Dia ukur dengan teliti lah. Maknanya kita pun faham jugalah. Ya. Kunci ni kan, kalau kita tengok sekali, kita tengok sama je sebenarnya. Kan? Nampak sekali itu macam sama je. Tapi ada kunci tu kita tak nak buka. Kan? Sebab dia tak sama dengan slot dia tu. Slot dia tu kan, ataupun gigi dia tu tidak sama. Size dia dan semua. Itu mana kunci. Jadi kalau kita perhati dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut golongan manusia ni, dia solat dah tapi masuk neraka. Fawailul lil musallin, celaka bagi mereka yang bersolat. Allah tak sebut celaka bagi mereka, bukan celaka bagi yang tidak solat. Yang tidak solat tu tak apalah, kita sudah faham dah mereka. Ni ceritanya orang yang sudah solat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang bersolat, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai mereka terhadap solat dia. Bermaksud apa dia? Bermaksud mereka yang solat. Jadi pada mengerjakan solat ni, ya, dia tidak memberi kejayaan lagi pada manusia. Sebab tu bila kita baca Quran dan kita perhati ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mereka yang berjaya ni, ya, iaitu mereka yang bukan sahaja dia mengerjakan sesuatu amal ni, dia ada satu sifat lagi dia bagi. Iaitu sifat takwa. Takwa ni ada satu sifat penjagaan terhadap amal. Dia beramal satu perkara, penjagaan terhadap amal tu perkara yang lain. Sebab tidak semestinya orang yang beramal dia jaga amal dia, tapi dia sudah beramal. Jadi dalam keadaan kita beramal ni, itu tidak memberi jaminan kita akan berjaya. Kejayaan kita apabila kita menjaga amal kita. Ya, bermaksud berkaitan dengan solat, kejayaan kita ni apabila kita jaga solat kita, baru berjaya. Dia bukan solat. Ya, sebab tu kalau kita tengok contoh dalam surah Mu'minun, juzuk yang ke-18 kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Qad aflahal mu'minun, telah berjaya mereka orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang mana di dalam solat mereka itu mereka khusyuk. Kan? Kemudian dalam surah yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, iaitu mereka yang terhadap solat mereka itu mereka jaga sungguh-sungguh. Kan? Jaga sungguh-sungguh. Sebab tu kita tu sebenarnya dalam kita nak dalam pemilikan sesuatu harta kita kan, pertama kita memiliki, ya, kita usaha untuk memiliki. Daripada kita tidak ada, kita usaha untuk memiliki sesuatu. Contoh kita tidak ada kereta, kita usaha untuk kita adakan kereta. Apabila kita sudah ada, kita kena ada satu sifat lagi, mana sifat atau satu usaha lagi untuk kita jaga kereta kita. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak jaga kereta kita akan binasa. Ya, kita mana berlaku kebinasaan pada kenderaan yang kita miliki, pada harta kita dan sebagainya. Ya, sebab tu kita kadang-kadang rumah kita kenapa kita letak gad kan? Kenapa kita adakan gad CCTV apa semua? Ini untuk penjagaan, pengawasan. Begitu juga pada amal kita ni kan, pada beramal semata-mata dia tidak memberi jaminan lagi pada kita. Begitu juga dia bukan berkaitan dengan solat. Apa yang saya cerita ni bukan berkaitan dengan solat semata-mata, tidak.
Bahkan semua amal-amal yang kita buat, sama ada contohnya kita puasa sekarang ni kan, dia kita berpuasa kita belum juga jahat. Dalam hadis Nabi ada sebut, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dahaga saja. Dia dapat lapar dahaga, pahala tak dapat. Kenapa dia tidak dapat pahala daripada puasa dia, sedangkan dia sudah berpuasa? Kalau dia berbuka, pada puasa dia batal, dia tidak puasa. Dia puasa. Dia tidak makan daripada pagi sampai ke maghrib. Seolah-olah seperti orang yang bekerja daripada pagi sampai ke petang, dia bekerja tapi tak dapat upah. Tuan-tuan suka tak? Kalau sekiranya tuan-tuan bekerja penat-penat, tiba-tiba tak dapat upah, suka? Tak suka kan? Semua kita tidak suka. Begitu juga dalam amal. Kita puasa sebulan, bulan Ramadan, penat letih kita, ada yang qiyamul lail pun ada. Kan? Tiba-tiba apabila sampai masa Allah nak bagi pahala, tak ada pahala. Tak dapat apa-apa. Jadi kenapa? Dia bagi puasa sah, tidak batal puasa dia. Selagi mana dia tidak makan, dia tidak subuh, maka puasa tidak batal. Lainlah kalau dia makan, dia berbuka tu kan, itu batal lah puasa dia. Kenapa berlaku seperti itu? Sebab penjagaan tidak ada. Begitu juga dalam solat, kita kata solat. Saya cerita tentang solat ni, maka kita yang dengar kan kita kena faham, bukan solat sajalah, malah semua amal kita ni. Yang di atas amal yang kita buat, kita perlu pada penjagaan dia. Penjagaan sifat menjaga amal ini dia panggil takwa. Jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kalau kita tengok kan orang jaya dalam Quran ni orang takwa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan? Orang-orang yang bertakwa. Sedangkan sehingga diberi peringatan kepada kita setiap hari Jumaat tu supaya bertakwa pada Allah, bertakwa pada Allah sungguh-sungguh. Kan? Dan sifat inilah yang akan menyelamatkan kita daripada neraka Jahannam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu, kan, dan ahli keluarga kamu daripada neraka Jahannam. Bermaksud untuk kita selamat daripada neraka Jahannam, kita kena jaga diri kita. Jadi menjaga diri untuk tidak masuk neraka Jahannam ni dia panggil takwa. Okay. Termasuk menjaga diri kita ini mana menjaga amal yang dilakukan oleh diri kita ini. Okay. Jaga amal ni macam mana? Jaga solat ni. Jadi apa beza orang bersolat dengan orang yang menjaga solat? Kalau kita perhati dalam Quran, Allah sentiasa sebut. Dalam Quran bila sebut tentang solat, Allah akan sebut aqimus solat ataupun hafizu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah kamu menjaga solat kamu. Hendaklah kamu menjaga solat kamu. Ya, jadi fardu ke atas diri kamu. Wa aqimus solat, hendaklah kamu dirikan solat kamu, tegakkan solat kamu. Ya, supaya tertegak, supaya teguh solat yang kita kerjakan. Kan? Mana penjagaan solat ni dia tidak sama dengan orang solat. Kan? Jadi kita kena jaga banyak perkara. Ya, dari sudut fiqh contohnya, ilmu fiqh kena jaga. Kan? Kita tahu tu. Jadi nak jaga solat ni kena ada ilmu, contoh kita belajar. Sebab tu dalam hadis yang saya baca tadi Nabi sebut miftahul jannah as-salat wa miftahus salah al-wudu ataupun at-taharah. Ni kan. Kunci kepada solat, kunci kepada syurga adalah solat, dan kunci kepada solat itu taharah, yakni wudu. Jadi Nabi SAW mengaitkan solat dengan wudu. Kan? Bermaksud apabila dia dalam ni, saya bagi satu contoh, nak cerita ke semuanya ni masa tak cukup kan. Cuma kita nak bagi tahu secara ringkas. Untuk menjaga solat ni, dia bukan solat semata-mata. Dia bukan bermula pada solat. Sebab kita kena faham solat kita itu bermula daripada wudu lagi. Kan? Jadi untuk kita jaga solat, dia kena jaga daripada wudu lagi. Kan? Apabila wudu tidak sempurna, maka solat tidak akan sempurna. Apabila wudu berlaku kerosakan, maka kerosakan pada solat akan berlaku. Kan? Ataupun kita kata wudu dia tu tak tahu nak berwudu dengan cara betul. Kan? Contoh tak kata ke basuh tangan, tak kata basuh gitu saja. Orang basuh tangan, dia basuh tangan juga. Mana dia tak jaga tu kan, sungguh-sungguh tu. Jadi apabila wudu tu tidak kata, tak sah. Dan bila tidak sah wudu, maka solat tidak sah. Berapa ramai saya sendiri solat, saya tengok orang solat depan mata saya, dia sujud ni nampak punggung nampak. Zaman sekarang kan lama kita kata kali kita perhati kan, remaja-remaja kan,
Dia pakai baju, t-shirt, sikap apa semua kan, ketat lah apa semua. Kan? Diri okey lah bila sujud tu. Kalau nampak seluar dalam tak apalah. Ini punggung, lurus punggung tu nampak. Masih tengok tak kena? Punggung nampak. Macam mana solat nampak punggung? Dia solat. Bukan dia tidak solat. Jadi ada kunci seperti ini kita nak bawa di hari akhir nanti. Kunci ada, tapi gigi tak ada. Boleh buka. Kita kata kita kunci rumah kita ada kunci rumah tapi rosak, gigi dia rosak. Bila gigi rosak, boleh buka kah? Tak boleh. Kan? Buka. Jadi orang tidak boleh buka pintu syurga. Dia buka orang tidak ada kunci. Orang yang sudah ada kunci tapi gigi tak betul sekalipun dia tidak akan boleh buka pintu syurga. Jadi untuk kita dapat sebagai usaha kita untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perkara yang penting kita lakukan di dunia ini tersebut, iaitu kita usaha ke atas solat kita supaya kita dapat jaga betul-betul solat kita. Jaga betul-betul luaran solat dan dalaman solat kita. Okay. Luaran solat kita, zahir solat dan batiniah solat. Kedua-duanya perlu kita jaga. Sebab salah satu tidak dijaga, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala tolak solat kita. Dan hadis pun Nabi ada sebut. Dia solat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia solat, tapi solat dia Allah campur atas muka. Allah campur atas muka. Macam kita buat kerja dah kan? Ya. Kita buat kerja, bagi kita pun bagi kepada majikan kita. Kerja yang kita buat ni, majikan tengok, dia tak kenal dengan kita, dia pun lupa. Dokumen kita campur atas muka kita. Saya tak mahu kerja seperti ni. Kalau Allah buat seperti itu kepada kita tu kan? Allah ada hadis Nabi ada sebut. Nak berpuluh tahun dia solat, tapi tidak ada satu pun solat yang Allah tak nak terima. Kan? Dalam Quran Allah tak sebut kan? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beramal dengan penuh kepenatan, mati masuk neraka. Jadi ahli neraka di hari akhirat ni bukan golongan tidak beramal ni. Kalau tidak beramal tu tak apalah kan? Mereka yang sudah beramal pun kalau tidak jaga sungguh-sungguh amalnya, boleh masuk neraka dengan amal. Kalau tidak, apa ayat Allah Ta'ala sebut kan? Amilatun nasibah. Mereka beramal dengan penuh kepenatan, sungguh-sungguh beramal. Tasla naran hamiyah. Mati, Allahumma neraka. Sebab apa? Amal tak betul. Macam mana boleh jadi amal tidak betul? Sebab kejahilan. Tidak ada penjagaan amal dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih saya dan kita semua terus memberi kekuatan pada kita, hidayah pada kita untuk kita dapat menjaga amal-amal yang kita kerjakan, salat kita, puasa kita dan semua amal-amal yang kita lakukan di dunia kita dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sekian saja tazkirah ringkas pada malam ini, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.